Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, untuk kali ini kita akan sambung lagi sesi PDPR kita. Masih lagi dalam tema 6 iaitu Sains, Teknologi dan Inovasi. Unitnya unit 17 iaitu Teknologi dalam Kehidupan. Okey, jom. Baik. Untuk sesi yang pertama ni kita akan berbincang berada dalam sesi kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, kita cakap dengar, tu cakap balik. Okey, itu ialah kemahiran yang kita akan cuba untuk terokai pada sesi kali ini. Okey, jom. Baik, objektif untuk sesi ini ialah menceritakan sesuatu bahan yang ditonton dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Okey, kita ceritakan sesuatu yang kita nampak, kita tengok. Contohnya kat sini kita tengok ni lah. Apa nama ni? Gambar berurutan ni. Kemudian kita cakap semula, kita tuturkan semula dengan nada, dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Kriteria kejayaannya, murid dapat bercerita berdasarkan gambar dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Baik, awak akan mampu untuk kira macam awak nampak dan terjemahkan balik apa yang awak nampak tu dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Tak jerit-jerit ke, nak cakap kuat-kuat ke, nak cakap slow-slow ke, kemahiran lah benda ni. Okay, kita akan explore, kita akan terokai. Kita akan cubalah terokai kan. Okey, kembali kepada asas penyelesaian sesuatu masalah. Bukan masalah lah, apa yang kita nak pelajari, perkara asasnya, perkara pokoknya, masih lagi sama, kita kena fahami kronologi perjalanan. Perjalanan sesuatu perkara itulah. Dalam ni, cerita ni lah, cerita Zara apa nama ni? Zara menonton kembali rakaman video dirakam semasa berkunjung ke sebuah pasar raya. Dia tengok balik video, kemudian adalah gambar ni. Okay. Jadi kita kena tahulah. Nampak perkara pertama sekali dia dah bagi clue dah, dia dah bagi hint. Kalau gambar berurutan ni biasanya senang nak faham okay, satu, kemudian pergi kepada kedua, apa yang berlaku dalam gambar kedua ni. Kemudian daripada gambar kedua ni dia tak pergi empat, dia pergi kepada perkara yang ketiga. Nampak? Perkara ketiga, apa yang berlaku dalam gambar ketiga, dan seterusnya apa yang berlaku dalam gambar yang terakhir keempat. Kemudian kita akan rumuskan dan awak boleh rumuskan, kemudian awak boleh tuturkan semula lah apa yang awak dah nampak kan. Okey, seterusnya bila kita dah tahu turutannya, kita kena telitilah maklumat-maklumat lain. Contoh gambar latar. Gambar latar dia pasar raya. Walaupun kat sini dia nampak dengan jelas pasar raya. Sebenarnya kat atas ni pun dah tunjuk dah. Ke sebuah pasar raya. Okey, jadi benda itu sebenarnya perkara yang awak kena tahu lah. Dia bukannya pergi ke rumah saudara ke apa, dia pergi ke sebuah pasar raya. Okey. Tengok gambar kecil dan maklumat-maklumat yang lain. Dan awak kena perhatikan segala benda yang ada. Maklumat ni bukan bermaksud maklumat dalam gambar je maklumat secara teks pun, tulisan pun dianggap sebagai maklumat yang penting juga. Kat sini nampak maklumat yang dia bagi free aje. Okey. Melihat papan tanda elektronik menunjukkan bilangan ruang letak tempat letak kereta sebenarnya. Bilangan tempat letak kereta, ruang letak kereta yang kosong. Baik. Inilah yang dicakap tu. Penuh berapa, kosong berapa. Biasanya dekat shopping kompleks, dekat mall yang besar-besar, dekat bandar, kan memang ada lah benda ni kan. Supaya orang yang dekat luar, dekat jalan utama, sebelum masuk dalam mall tu, dia tahu dah aras ni dah penuh. So dia tak perlulah dia masuk. Dia akan pergi aras yang seterusnya. Itu nampak kegunaan dia.
Kemudian maklumat-maklumat lain. Okey, kat sini dia highlightkan, ditunjukkan warna hijau. Warna hijau bermaksud apa? Warna merah bermaksud apa? Okey, merah maksud ada kereta kat situ, jadi tak boleh parking lah. Kalau warna hijau bermaksud dekat situ tiada kereta, jadi bolehlah parking. Nampak? Dia nak ceritakan dekat dalam ruang kawasan parking tu, tempat letak kereta tu dah ada sistem yang macam gini. Kalau kat bandar-bandar dulu lagi dah pakai dulu dah pakai dah benda ni. Tapi sekarang ni dia dah masukkan supaya benda tak adalah pelik sangat kan. Jadi benda ni dah ada. Okey. Ya, apa lagi? Ini tadilah kita dah cerita kan. Kemudian ni tunjukkan situasi dalam kereta. Zara, mak dia dengan bapak dia. Zara pun tunjuk, ada ruang letak kereta yang kosong. Dan dapat melihat daripada jauh. Dari jauh dapat lihat Kenapa? Apa yang nak cakap dari jauh ni? Macam mana boleh nampak daripada jauh? Okey. Kalau tempat ruang letak kereta yang biasa yang tak ada lampu ni, kita tak nampak pun ruang kosong tu sebenarnya, kecuali bila dah dekat. Jadi, dia letakkan di atas supaya kita dapat lihat dia daripada jauh lagi. Kat sana tu ada kosong. Kat sini ada kosong. Jadi, dia akan memudahkan kita. Memudahkan mak ataupun bapa awak ataupun pemandu untuk mencari tempat letak kereta. Nampak tak? Betapa bagusnya inovasi ni. Ini ialah kepesatan teknologi. Pembangunan teknologi yang sangat-sangat membantu orang ramai. Bila ada benda ni, orang pun senang lah parking. Bila senang parking, tak jam lah tempat tu. Senang orang buat kerja, cepat parking, cepat masuk dan cepatlah keluar. Senang, urusan selesai dengan segera. Okey. Kemudian gambar terakhir, apa maklumat dia? Meletakkan kenderaan. Bila dah letak kenderaan, apa jadi? Lampu yang tadinya hijau dah bertukar menjadi merah. Nampak? Tak ada kereta hijau, ada kereta merah. Tak ada kereta kosong ni hijau. Bila ada kereta dia jadi merah. Bila dah masuk, dah parking, dia dah letakkan kereta, bolehlah menyelesaikan urusan dalam pasaraya yang kita pergi itulah. Nampak? Itulah nampaknya apa benda yang berlaku dalam gambar ni. Tetapi boleh ke awak nak cerita secara ayat pasar macam tu? Ianya tidak sesuai. Okey? Tidak sesuai. Macam mana nak ceritakan? Awak mestilah mematuhi peraturan, struktur ayat yang betul. Ada peraturan tata bahasanya, titiknya, noktahnya. Kalau dalam tulisan lah. Kalau dalam pertuturan, janganlah ayatnya tunggang terbalik. Susun dulu ayatnya. Sebab kat sini dia dah bagi clue, dia dah bagi kata kunci kan. Dia dah bagi kata kunci. Awak bolehlah menambah perkataan-perkataan yang sesuai supaya ayat yang awak tuturkan tu betul. Betul dan tidak menyalahi. Tak menyalahi lah, tak ada kesalahan tata bahasa, struktur ayat pun cantik. Sebab itulah dibaginya maklumat-maklumat ni. Supaya bukanlah, letak kereta kemudian tak boleh cacah marbah macam tu. Okay. Bahasa Melayu bila awak dah belajar makin lama makin baik, seharusnya awak boleh membina ayat sebelum awak menuturkannya. Macam mana bercakap lah. Macam mana awak bercakap dengan kawan-kawan, dengan cikgu, dengan mak ayah, dengan pakcik-makcik dan orang lain semua. Adakah ayat awak tu tunggang terbalik? Ia akan tunggang terbalik kalau awak tak fasih lagi. Contoh, budak berumur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya, ayatnya akan tunggang terbalik. Tetapi apabila awak sudah belajar, mahir, mustahil ayat awak akan kekal sama macam adik-adik yang 5-4 tahun tadi kan. Dah tak sama kan. Dia akan menjadi lebih teratur, lebih baik dan sebagainya. Macam mana nak jadi lebih baik? Dengan adanya perancangan ni, dengan adanya ayat
ayat-ayat yang perkataan-perkataan yang disusun dalam minda awak sebelum awak tuturkannya. Tapi untuk dapat macam itu, untuk sampai ke tahap tu, awak perlukan latihan lah. Latihan itu yang kita buat ni. Walaupun awak tak perasan, nampak macam benda ni leceh, sebenarnya ini membantu awak untuk mencapai tahap penguasaan berbahasa yang lebih baik. Jadi jangan give up, jangan stres, okey. Pelan-pelan kita buat, lama-lama nanti awak akan jadi lebih baik. Okey? Ah, baik. Ni lah cerita dia kan. Cerita dia. Nampak? Cerita dia. Okey, kalau yang secara skema ni lah kan. Dia minta awak kita ceritakan, bercerita kan, bercerita. Jadi kalau nak bercerita macam ni. Kawan-kawan, pada minggu lepas saya dan keluarga saya berkunjung ke sebuah pasar raya. Ni pasar raya ni. Berkunjung ke sebuah pasar raya. Kami pergi dengan menaiki sebuah kereta. Okey. Tempat letak kereta di pasar raya itu mesra pengguna. Sebelum memasuki ke tempat letak kereta pasar raya itu, kami melihat papan tanda elektronik. Ni nampak? Kami melihat papan tanda elektronik yang menunjukkan bilangan ruang letak kereta yang masih kosong. Titik. Settle. Dah selesai dah untuk gambar yang pertama. Kita dah apa yang cikgu baru buat ni ialah menerangkan kita, menceritakan berdasarkan gambar. Okey. Apabila tiba di tempat letak kereta, kami melihat dua warna lampu. Lampu merah menandakan ada kereta di tempat letak kereta tersebut. Manakala lampu hijau menunjukkan tiada kereta yang diletakkan di situ. Okey, baik. Kita akan menggunakan seluruh maklumat yang dibagi ini untuk menceritakan kembali apa yang berlaku. Okey. Kemudian yang ketiga, menunjukkan. Okey. Saya menunjukkan ruang letak kereta yang kosong kepada ayah. Ayah juga titiklah titik. Ayah juga dapat melihat daripada jauh jika terdapat ruang tempat letak kereta yang masih kosong. Kemudian yang ini yang memudahkan pengguna ni kemudahan apa nama ni elektronik ni mana? Okey. Lampu merah dan hijau ini sangat memudahkan pengguna untuk mencari ruang tempat letak kereta di dalam pasar raya ini. Okey, baik. Kemudian, gambar yang keempat. Gambar yang keempat. Lampu tersebut akan bertukar menjadi merah selepas ada kenderaan berada di bawahnya. Okey, apabila yang meletakkan kenderaan di di ruang letak kereta tersebut, lampu itu pun bertukar warna menjadi warna merah. Selepas ayah memarkirkan kenderaan, kami pun masuk ke pasar raya. Selesai, habis. Jadi dengan maklumat-maklumat ni kita boleh menceritakan apa yang berlaku. Okey? Okey, nampaknya perkongsian kita itu saja untuk waktu ini, untuk masa ini. Kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Jangan lupa untuk lengkapkan tugasan yang cikgu bagi dalam GC. Okey? Assalamualaikum. Bye.